Tes, tes, tes. Okey, dengar tak suara Amin? So, hari ni Amin nak share macam mana kita nak bancuh pati baja ke dalam larutan untuk kita nak terus guna ke pokok. Okey, so pati baja yang kita dah bancuh siap-siap, memang sangat pekat. So, kita tak boleh guna direct pati baja ni ke pokok dan akan menyebabkan pokok mati lah. So, kita kena bancuh dulu baja A dan baja B dalam satu tong yang berasingan sebelum kita nak gunakan. So, bahan-bahan yang kita perlukan untuk membancuh baja AB ni, yang pertama kita memerlukan measuring cylinder ni. Okay. Macam contoh hari ni kita gunakan 250 ml. So, untuk baja A dan baja B, pastikan kita menggunakan berasingan. So, hari ni Amin ada satu je. Amin dah measure 250 ml dekat dalam botol ni. So, tandakan 250 ml. Okay. Lepas tu, untuk baja A pun sama. Kita gunakan yang berasingan. Kita tandakan 250 ml. Alright. Seterusnya, kita memerlukan pH meter untuk kita nak sukat pH air kita. Dan juga kita memerlukan EC meter. Alright. EC meter ni sangat penting untuk kita nak tahu kepekatan larutan baja kita. Okey, sebab berbeza peringkat usia pokok, kita memerlukan kandungan EC yang berbeza. Sebagai contoh, kalau anak pokok biasanya kita gunakan EC yang rendah dalam 1.0, 1.2 macam tu. Okey, naik kepada peringkat dewasa kita bagikan EC yang lebih tinggi, dan apabila pokok mula berbunga dan berbuah, kita bagikan lebih tinggi. Okey. Ada orang guna sampai 2.8 sampai 3.0, bergantung kepada pokok. Kalau pokok kita boleh terima isi yang tinggi, kita bagi. Okey, tapi make sure sebelum kita nak bagi isi yang tinggi, kita kena bagi isi rendah dulu. Kita naikkan berperingkat. Kalau boleh jarakkan 1 minggu. Contoh 1 minggu ni kita bagi isi 1.0, lepas tu kita naik 1.2, 1.5, 1.8. Jangan terus naik mendadak sebab takut kita punya pokok terkejut dan dia akan menyebabkan pokok terbantut. Alright. So, kita dah bancuh pati baja A dan pati baja B. Seterusnya, kita memerlukan tong air 100 liter. Tak kisahlah kalau nak guna 100 liter ke atau 200 liter ke ataupun 300 gallon punya tong air, tak ada masalah. Untuk kepekatan baja AB ni kita boleh decide sendiri, dan tak kisah kita nak berapa dia punya isi. Yang paling penting kita kena ukur dia punya isi sebelum dan juga selepas. Okey, mula-mula kita cek dulu pH untuk kita punya tangki air yang kita nak bancuh. Okey. Okey, kita dapat 7.2. So 7.2 ni okey untuk kita nak bancuh, sebab pH yang paling ideal untuk kita nak gunakan baja AB adalah sekitar 6 ke 8. So nanti bila kita nak siram pokok ataupun kita nak pump ke kita punya tanaman, pH 6.2 memang sangat elok untuk pokok. Right. So untuk nak bancuh, saya suka untuk gunakan pati baja B dulu untuk bancuh. Okey, lagi satu, kita memerlukan PVC pipe untuk kita nak kacau kita punya larutan baja. Okey, kalau kita ada pump tak ada masalah, kita boleh guna pump untuk kita nak bancuh kita punya baja, tak perlu kita bancuh manual. Tapi kalau kita tak ada pump, kita boleh menggunakan PVC pipe. Pastikan kita tidak menggunakan besi untuk membancuh ataupun kayu. Okey, sebab besi takut dia ada tindak balas dengan baja dan menyebabkan baja kurang efektif. Kalau kayu ni kita takut dia akan melekat ke baja tu. Lepas kita dah measure dia punya pH, kita ambil dia punya bacaan isi sebelum kita masukkan baja AB. Okey, untuk isi sebelum kita masukkan baja AB adalah 0.206. So kita kena ingat 0.206 adalah bacaan sebelum kita nak bancuh. Okey, lepas tu kita akan ambil 250 ml baja B. Kita kacau dulu.
Alright. So kita ambil 250 ml. Okay, untuk bancuhan baja AB ni kita menggunakan ratio 1:1. Maksudnya satu baja A dan juga satu parti baja B. Okay, kita tak boleh dua baja A, satu baja B, tak boleh. Okay, kita kena guna ratio 1:1. So kena sama banyak. Macam contoh hari ni kita nak buat 250 ml. So ambil parti baja B 250 ml dan kita masukkan ke dalam kita punya tangki. Lepas tu kita perlu kacau kita punya baja B ni sehingga larut. Okey, tak boleh kita masukkan baja B lepas tu kita terus masukkan baja A, tak boleh. So kita kacau dulu guna PVC pipe ataupun macam saya ada pump, so kita on je pump. Okey, biarkan kacau tu selama 15 ke 20 minit nak bagi dia betul-betul sebati. Okey, kalau kita guna PVC pipe, pastikan menyeluruh, semua bahagian kena. Alright. Sebab kita tak nak parti baja B tadi dia ada satu tempat, dan bila kita masukkan baja A dia akan ada tindak balas dan menyebabkan baja ni kurang efektif. Okey, lepas 10 ke 15 minit kita dah bancuhkan kita punya baja, kita dah pastikan betul-betul baja kita tu sebati. Kemudian kita akan masukkan kita punya baja A pula. Kalau boleh kita bancuh baja B dulu. Right. Okey, lepas dah betul-betul sebati, okey, setiap kali sebelum kita nak bancuh, pastikan kita kacau dulu kita punya parti baja, sebab kita tak nak ada mendapan dekat bawah. Alright. Lepas kita dah kacau, kita dah pasti baja A kita betul-betul sebati. So kita ambil sama juga 250 ml, sebab kita menggunakan nisbah satu. Okey, lepas kita dah ukur, kita dah sukat dia, kita masukkan baja A ke dalam baja B. Okey, lepas tu sama juga kita kacau sehingga sebati. Macam saya ada pump, so dia auto kacau, tak perlu kita kacau manual. Okey, lepas kita dah kacau, kita akan test balik dia punya pH dan juga dia punya isi. Okay, first kita test dia punya pH dulu, sebab kebiasaannya apabila kita masukkan baja A dan baja B ke dalam kita punya tangki bancuhan, dia akan pH dia akan bertukar. Okay, so sekarang kita dapat pH 6.3, kira okey lah. Okay, pH 6.3. Tapi kalau kita punya pH terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, kita kena adjust. So untuk nak adjust, nanti saya akan share macam mana cara kita untuk nak adjust dia punya pH. Lepas kita dah test dia punya pH, kita akan test dia punya isi tadi. Macam yang tadi sebelum kita masukkan baja A dan baja B, kita dapat isi 0.206. So kita akan test lagi sekali isi selepas kita bancuh baja AB. Okey, macam sekarang ni kita dapat bacaan isi dia 4.628. Okey, so kita dah tahu yang tadi awal-awal adalah 0.206. Okey, so kita tolak 4.628 kita tolakkan dengan 0.206. So kita dapat tahu kita punya bacaan isi
4.4. Alright. So 4.4 ni tinggi, kita perlu larutkan lagi. So cara untuk larut, kita hanya masukkan air kosong. Alright. Air kosong kita larut sehingga kita dapat bacaan isi kita tu. Okey, kalau boleh untuk nak membancuh baja A dan baja B, kita gunakan kandungan yang rendah lah. Kita ambil 100 ml dulu ke ataupun 150 ml, sebab kita tak nak nanti dah terlalu banyak akan membazir kita punya baja. Okey. So lepas kita dah check kita punya pH dan kita punya isi dah okey. Okey, lepas kita dah check kita punya pH dan kita punya isi dah okey, barulah kita boleh gunakan kita punya baja AB ni ke kita punya tanaman. Pastikan apabila kita nak guna baja AB ni, kita tak perlu sembur dekat dia punya daun. Okey, sebab daun ni dia punya lubang untuk dia nak sedut nutrien tu sangat kecil. Sebab fungsi daun ni adalah untuk membuat makanan, untuk fotosintesis, di mana cahaya matahari akan masuk dan dia akan buat makanan. So yang cara terbaik adalah kita masuk ke dalam polybag. Kita terus masuk dalam polybag ataupun dalam pasu, sebab akar tu yang akan menyedut semua nutrien daripada baja AB kita. So itu adalah cara untuk bancuhan baja AB. Pastikan kita tidak menggunakan bekas yang sama untuk parti baja A dan parti baja B. Okay. So kalau anda rasa video ni bermanfaat, jangan lupa share kepada kawan-kawan anda yang masih mencari-cari macam mana cara untuk nak larutkan baja AB dan cara untuk menggunakan dekat pokok. Okay, so untuk video akan datang, saya akan share berapa bacaan isi yang perlu digunakan untuk anak pokok, untuk pokok yang separa dewasa dan pokok yang start berbunga dan berbuah. Sebab dia punya bacaan isi dia adalah berlainan. So kita kena tengok keadaan daun. Lepas kita dah bagi baja AB ni, kita tengok keadaan daun dia sama ada dia boleh accept ke tak. Kalau dia tak boleh terima baja tu, kita perlu kurangkan dia punya isi. Okay, kita dah bagi, baru kita boleh naikkan sikit-sikit. Kita tak boleh bagi terus isi yang tinggi, sebab kita takut kita punya pokok akan terkejut dan akan menyebabkan pokok kita terbantut. Okay, kita tak boleh bagi kita punya pokok stres. So itu saja untuk video kali ini. Bye bye.